Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So this evening we will learn chapter 1 of ITT 440 network programming. So chapter 1 is about introduction to process models. So process is one of the important concept in operating system, especially in Unix. Okay, so sebelum ni you guys pernah ambil subjek operating system kan, OS, betul? Betul je. Betul sir. Soalan cepat, apa tu proses? Kalau ingat lagi. Proses dengan program. Ya. Lupa. Tak apa. Kalau okay, so kalau ada tahu tak apa. Kalau tak tahu mungkin saya boleh recap kan. So somehow process is an instance of program which has been loaded to the memory. Right? So let's say kita buat program kan, kita buat program dalam Python ke, kita buat program dalam C ke apa, kita compile dan somehow dia jadi program. Tapi dia not yet a process pasal kita tak execute dia. Bila kita execute, operating system akan load dia dalam memory supaya CPU boleh execute dia. Then that is a process. So let's say macam dalam Windows kan, paling basic kalau kita nak tengok running process tu kita pakai task manager, right? So kalau kita tengok kat sini, untuk kelas ni kan contoh kita gunakan Cisco Webex, Google Chrome. So this one is executed program, right? So dia been loaded to the memory. Dan kita boleh tahu program tu how many memory space yang dia gunakan. So contoh macam Webex ni dia gunakan 257 MB lah. Ini adalah window lah, right? So that is a process, a basic one. So why we need to learn process in network programming? Because later on, if you want to do a socket programming, you should be able to do multi-process program. Pasal kalau you guys buat a network programming punya network application yang single process, you guys punya application tu akan jadi sangat slow. So let's say you guys buat web server, right? You guys punya HTTP server sendiri. Kalau you guys just ada single process, bayangkan bila orang pergi buka you guys punya website, so nanti basically hanya satu user je. So let's say ada user lain buka website you guys, dia kena tunggu user sebelum ni dapatkan data HTTP tu. So dia sangat slow lah website tu, right? So dia kena tunggu satu ni settle, tu satu lain settle. So that's why we need a multi-process application. So bila you guys buat tu, dia kena ada parallel processing supaya dia boleh support multiple user. So this is some introductory to programming and socket programming, right? So the course outline, we will recap back what is process. You already learned this in operating system subject, a process creation, how process been created in Unix-based operating system, and you should be able to create a sub-process with fork system call, right? So at the end of this lesson, you should be able to understand the concept of process in Unix-based operating system and able to create a sub-process in Unix using fork. Okay, soalan cepu mas lagi. Apa beza Linux dengan Unix? Kalau siapa-siapa kot ada tahu, mungkin boleh share dengan kelas. So apa beza Unix dengan Linux? Linux OS. Okay. Okay, Unix apa? Unix dia macam satu software yang kosong kan? Unix tu punya atuk. Oh, ya, betul lah. Dia macam dia macam version lama version baru. Okay. Unix Apa? Oh, tak ada. Dia moyang kepada Linux. Betul. Moyang. Betul tu. Betul tu. So kalau ikut pemahaman saya, right? So Linux ni actually dia kernel, sebenarnya dia kernel, right? So dulu sebelum kita ada Windows, sebelum kita ada Linux, the multi user operating system is Unix, right? Unix. So kernel Unix ni banyak. Kernel kepada Unix ni ada BSD, dia ada Mark, macam-macam, right? Tetapi Unix ni
in those days and the 80s, dia adalah proprietary software. So selalunya bank yang pakai, university yang besar pakai, right? So this came a guy with, you guys pernah dengar Linus Torvalds, creator of Linux kernels, right? So dia cakap, mana boleh macam ni kan? So dia buat a copy of Linux. So dia buat somehow its own kernel. So kernel dia sendiri supaya dia boleh copy Unix ni operating system, dan dia open source kan supaya semua orang boleh guna. Tetapi Linux kernel sahaja tak menjadikan satu complete operating system. Kalau kita nak ada complete operating system, kita kena ada userland. Maksudnya kita ada kernel dan kita ada application. Macam GCC kan, kita ada GNU punya all that application, right? So senang cerita in nutshell, betul Unix ni is the grandfather of Linux. So dia satu Unix, right? So macam-macam lah, kita ada Solaris, waktu kita ada Apple BSD, right? So Linux come in, dia buat a copy of Unix based operating system. So senang cerita Linux dengan Unix ni is compatible. Somehow nowadays dia dah standardized. Kalau Linux punya system call mostly ada dekat Unix punya system call, right? So tu je lah, tu beza dia. Okay, Linux ni dia is a operating system kernels, dan kita akan menggunakan selalunya dalam distribution. Kita ada Ubuntu punya distribution, kita ada apa lagi, Manjaro, macam-macam lah, right? Tapi at the heart of it is Linux kernel, right? Okay. Dan it should be compatible with Unix punya system call. Okay. Okay, so we learn an overview of process. So apa tu proses? Macam saya cakap tadi, process is an instance of a program. So bila program tu kita load dalam memory dan we want to execute that, it will become a process, right? So a program can be a command, shell script, or binary, or any executable or any application. So macam tadi saya tunjukkan dekat task manager. So this is a list of process. So inilah window. Kalau dalam Ubuntu, kalau dalam Linux macam ni, untuk saya run my distro, let's say saya gunakan Ubuntu. Oh, contohlah saya menggunakan command uname macam tu. Okay, so saya nak tengok saya punya kernel ni, right? So bila saya run command ni, sebenarnya dia akan ada program uname tu kan, dia execute. So by right uname tu akan dalam proses lah. So macam mana kita nak tengok running process dalam Linux punya kernel? So kita akan menggunakan a command untuk PS lah. So kita boleh listkan. So dalam ni bash, kita ada bash. Bash ni maksudnya saya punya shell ni lah, terminal saya ni saya menggunakan bash, dan saya runkan PS punya command tadi. Right, so dia akan create a process. So even kalau saya gunakan apa lagi, the most basic one, cat contoh, concatenate. So basically dia akan create a new process. Contoh contoh kalau kita tengok ps.u.root. Contoh kita nak tengok a process that be created by a root user. Okay, so contoh root user dia create init. So pasal init ni is the first program yang Unix based operating system akan boot supaya dia boleh create another process. Okay, saya login ke dalam saya punya distro Ubuntu ni, saya tak login sebagai root, pasal in Ubuntu punya distro, user should not be login directly as a root. It should be as another user. If you want to have a privileged access, you use sudo command so that you can run a root privilege levels. Okay, so far so good. So tadi dekat window kita pakai task manager, dekat dalam Linux kita pakai PS. Okay, supaya kita boleh tengok list of process is being executed in the distro. Okay, so however, not all command ends up in creating a process. There is some exception. So macam tadi saya run list ke apa ke, mungkin dia akan guna proses. So but there is some exception. So kalau contoh kita gunakan internal command, selalunya dia akan gunakan kernel punya system call, dia tak akan create new process. Okay, bisa dia ada certain exception. Itu memang design dalam Unix punya base operating system. Nanti kita akan tengok along the line, right? There is some exception.
Alright, so okay, tadi kita menggunakan command ps dalam Unix untuk kita listkan active process and its status, right? So macam tadi lah. Okay. Okay. Right. So every process in Unix must be created by some other process. Yes, this is very true. So dalam Unix semua proses ni dia mesti created by another process. Okay. So siapa dia? Dia punya the mother of all process. So senang cerita Nabi Adam, bukan Nabi Adam lah, maksudnya Adam dalam Unix ni, the process that create another process is the init process. So that's why bila kita show ni, nampak dari init, PID dia satu tau. Maksudnya inilah proses yang akan create proses-proses yang lain. Okay. Okay, so kita juga boleh guna, okay, contoh, apa lagi? Kalau kita contoh kita nak tengok option dalam PS, so kita boleh gunakan command man PS, man PS, okay, manual punya page, so kat sini dia tunjuk lah, okay, apa benda PS buat, kan, mungkin apa option yang kita nak. Contoh lah, dia bagi example, kalau kita nak tengok, what is that, kita dah tengok process tree, so mungkin kita boleh pakai ps-ej-df okay, so ni macam banyak kan, so mungkin kita just nak tahu certain parameter, so kita boleh gunakan option O, ps-o. Contoh kita just nak tahu process ID, PID, contoh kita nak tahu parent ID, kita tahulah. So untuk nanti tak tahu pula, so kita ambil nama proses kot, name kot, name. Okay. Okay, so kita tahu kalau bash punya proses ID 8. So parent proses kepada bash adalah 7. Macam itulah. Kita boleh gunakan option O. Right? So far so good. Siapa okey ke saya ni just macam cepat sangat ke ataupun apa? Semua okey sir. Okay saya, okay. Kalau ada code, you guys ada advance benda yang boleh share je dalam kelas. Saya pun nak belajar dari you guys sebenarnya. Ini basic one lah. Okay. So tadi saya cakap tadi init process. So init process is when Unix system boots, the first process to be created is the init process. Dia yang create the all other process. Okay. So init process dia punya PID adalah 1 dan PPID dia adalah kosong. Right? Parent ID dia kosong pasal dia lah parent. Kan mana ada parent lain lagi. Okay. Okay. So tadi yang dia punya exception. So bila certain command bila kita buat, tak semestinya dia akan create a new process. So apa contoh? Apa exception dia? Kalau kita run internal command ataupun kita guna a source file, dia macam linked list lah somehow. So contoh kita boleh tengok internal command tu. Apa contoh command Okay, dia cakap internal command tu cd source fg. External ls cat. So mungkin kalau kita run cat ni, macam let's say cuba saya same thing. So contoh saya run top ni dia akan tengok running process lah, dia akan monitor kan. Okay, so dah ada bash ini. So ini dia proses yang running sekarang ni. So let's say saya run external command. So kita tengok, kita run cat So contoh saya try cat get docker.sh contoh lah. Okay, saya gunakan cat. Okay, you can see dia ada cat, right? Pasal dia register a process dengan PID yang sendiri, dengan dia punya apa ni sendirilah, parameter berapa banyak memori dia pakai, CPU dia pakai. Okay. So let's say kita run apa yang tadi cakap dia takkan keluar tu, cd change directory contoh. Okay, so contoh kita change directory, kita tengok ada tak cd contoh var www. Tak ada kan? Pasal somehow dia tak
it is an internal command lah, so something like that, right? So bila kita run internal command, dia tak register as new, dia tak create new process. Alright, source ni mungkin you guys boleh baca sendiri kot. Ni agak kompleks kalau saya nak tunjuk sebenarnya, dia macam kalau kita buat dalam include tu tak silap. File. Betul? So ni alias lah. So masa dalam bash tu, kalau kita pasal kita tak create a new process. So contoh macam saya pergi kat saya punya bash punya bash RC no. Okay. So kat sini sebenarnya ada alias untuk command. So bila we do this linked file, dia tak akan create new file lah. Pasal sebenarnya file tu dah ada. Contoh macam alias macam ni kan. So dia tak akan keluarkan lah. Dia tak akan spawn a new process. Okay. Okay guys, so far so good. Okay. Saya terlampau cepat ke? Okay, sir, tak apa, boleh. Apa-apa tanya je, jangan risau. Baik, kita faham. Benda tadi. Okay, so we go to the next section. So how we want to create a sub-process with a fork. Okay. So by default, C program have no concurrency or parallelism. So dia sebenarnya sequential. Daripada atas ke bawah kan. So contoh macam kita run, let's say jom kita buat okay lah, kita buat folder barulah. Kita buat hello world dalam C So ITT 402 session 2. So kita pergi ITT world. So let's do a program. So touch hello .c. Okay. So apa kita nak include std.io.h. Okay, so kita buat our main function. Okay, return 0. Apa yang kita nak keluarkan? Hello world lah. Macam biasa, printf. Okay, hi, class 400. Okay, so let's try to compile these things. Kita pakai. So kita pakai compiler. Siapa dekat sini first time dengar compiler tu apa? Code lah kan. Okay, siapa first time ke korang dengar compiler ni? Tak kan? Tak sih. Alhamdulillah. Tapi tak tahu compiler tu apa. Okay. Tapi first time dengan Nano sir. Oh, first time dengan Nano. Okay, Nano ni is a text editor lah kan. Kalau kita dekat Windows kita pakai Notepad kan. Okay, so dalam Ubuntu ni macam-macam. Okay, thank you sir. So kenapa CMD lain? CMD saya lain. Ini saya bukan pakai CMD. Ini somehow dia bukan CMD Windows tu. Ini somehow WSL betul lah. Betul. So basically saya run Linux kernel beside my Windows kernel. Okay. So anyhow ni Linux lah, senang cerita ni Linux. Okay. So okay, so saya pakai compiler lah. Compiler tu GCC dia banyak dia ada macam-macam compiler. Mungkin dulu korang belajar Boolean, right? So GCC ni kalau nak tahu apa, so man GCC. So sebenarnya cerita dia GNU Project C++ compiler, right? So dia compiler lah cerita, dia akan compilekan you guys punya code kepada machine code, right? Supaya you guys boleh load dia dalam memori, right? So saya pakai command gcc hello.c. Alright, kalau tak ada error tu maksudnya okey lah tu compile, tak ada error, tak ada syntax error. So bila nak run, dia dah keluarkan program tu e.out tu, e.out. So this is our hello world. Tapi this is sequential. Dia sequential tu maksudnya, so bila kita tengok hello
.c tu, somehow dia daripada atas dia pergi ke bawah je, right? So dia tak ada create a new process, dia very singular punya process, right? So to increase performance, of course, we need to have multi-process program. So that's why what we will want to learn today. So Linux fork system call can do a concurrent programming. So a fork copies the memory and make an independent process for each concurrent task, right? So a fork system call spawn process as leaf of growing binary. So senang cerita macam ni, fork ni dia just macam tadi kita buat hello world. So kita just buat simple sequential program. So let's say kita nak buat parallel program, so kita pergi edit our code, right? So now hi ini kelas ITT. Okay, so ni singular. So contoh kita gunakan fork system call, kita guna fork. So apa yang kita bila kita buat macam ni, kalau kita pakai fork kita kena include library. So kita kena include juga stdlib.h, and also we need to include, and we also need to exist.type.h, and also we need to include lagi sys wait, kalau kita nak guna wait tapi tak apa, nanti later on kita pakai, and also we need to include std.h, right? Okay, so apa yang kita buat? So bila kita, let's see, can we compile this code, gcc hello.c. Oh. This types ada s. Let's see, can we compile? Yep, right? So bila ke run e.out, pasal tak dia ada dua, nampak tak? Hi kelas ITT 400, lepas tu dia ulang balik. Kenapa? Pasal this is a basic, you have just create a child, one child using a fork. So kalau kita tengok balik kat code kita, okay, so bila kita buat fork macam ni, dia akan create a parent. So parent tu dia akan execute hi ni, tapi in the same time child tu pun dia akan copy je sebiji. So dia just akan run hi ini kelas ITT 400. Nampak? That's why dia print 2 times. Pasal sebenarnya dia ada 2 proses, parent dan child. So far so good? Okay? Faham tak konsep dia? Okay, sir. Okay. Tapi apa function dia, sir? Macam mana? Apa use case dia untuk fork tu? Oh banyak. Okay, nanti kita akan pergi. Somehow macam saya cakap tadi, saya ulang balik tadi. Kenapa kita perlu fork? Pasal kita nak buat multi-process program. Later on bila you guys buat, you guys punya individual project ataupun group project. So somehow, kalau you guys buat a network application, dia hanya satu proses je. So macam saya terangkan tadi, macam web server tadi. So kalau you guys just single process, so bila orang pergi access you guys punya web server, dia hanya boleh support satu user je. Padahal sepatutnya kalau kita buka website, ramai user boleh access kan. So to increase the performance, we need to have multi-process punya application. So maksudnya nanti dia setiap processor yang dengan sub-process tu akan result dalam memory. Dia macam contoh lah kan, nanti dalam socket, nanti socket tu dia akan listen to TCP connection kan. So bila ada new client connect, dia tak akan parent process tu dia tak akan proses. Dia tak akan proses, dia akan fork, dia akan create a sub process supaya child process yang handle connection client yang baru tu. So bila ada next client, dia akan create lagi new child process. Okay. Faham? Okay, nanti tengoklah, nanti later memang banyak berlambak example dalam internet yang memang dia akan menggunakan fork. Okay. Okay, so tadi sistem call untuk fork, dia akan boleh returnkan 2 parameters. So kalau dia return a negative value, so maksudnya dia punya proses dia create child tu fail. Mungkin memory out of memory ke apa kan. So bila kita out of memory, kita tak ada mampu nak create a new memory, a new process kan. So mungkin dia akan fail. Okay. Ataupun kalau kita dia returnkan 0,
Bila dia return ke 0, maksudnya dia tu adalah child process. Ataupun kalau dia return a positive value, maksudnya dia adalah parent process. Right? So let's see an examples. Okay, so this is a good example. So contoh, let's copy this thing. Okay. Let's go more parent.c. Okay. So okay, so apa dia buat? So senang cerita dia fork. Ni sama je tadi. Ni sama yang saya buat tadi. Okey, tak apa. Kita pergi ke next. Ni sebenarnya nanti dia akan perindu kali lah pasal dia pair dengan child. So, kita tengok yang bila dia akan check. Okay, mungkin saya boleh guna example saya. Okay. Let's do something. Sir. Yep. By the way, kelas ni record ke, sir? Record. Nanti saya Record, akan share. Yes. Nanti saya Alright. upload to YouTube. Jangan risau. Boleh tengok 1000 kali. Supaya saya nak betul-betul you guys faham. Itu lah. Takut kan. Okay. So, okay, let's see. Saya malas sebenarnya nak type satu-satu. So, tengok ada tak. This one is good. Okay, so ni the basic one. So contoh kita copy. Okay, nanti saya terangkan sikit apa dia buat. Copy this one. Okay. Pakai V boleh. Sepatutnya boleh je pakai nano tadi. Okay. Right, kita tengok. Okay, kita save. Okay, so kalau kita tengok code kita, right? Kalau tiba-tiba saya tercepat ke atau you guys blank ke atau nak tanya apa, please stop me. Saya akan terangkan balik, right? So kita tengok tadi, Baik. dia akan create a main function. So dekat sini dia akan create a variable. So somehow dia punya type is PIDT. So ni memang standard. Dia akan create dia nak simpan a fork status lah. So macam tadi kan, bila dia run a fork punya system call, somehow fork ni dia akan returnkan value tu kepada fork status, betul? So dia akan return either a negative value, a zero value or a positive value. So 3 values, right? So if tengok dia buat if statement kat sini. So if fork status 0, so macam kita tengok kat slide tadi, dia cakap dia adalah a running child process. So bila dia fork ni, so kalau dia child, dia akan run this program. Bukan program lah, maksudnya code. So dia akan sleep untuk 5 second. Kalau dia parent, dia akan tunggu. Nampak? Kalau parent dia ni atau error, dia akan jadi error lah, dia akan print out error. So let's see, let's execute this program. I hope we can compile this. Okay, so a.out, tapi tak cantik. So, gcc parent.c, let's say saya nak specifykan lah nama program tu, nama file program tu. So parent.out. Okay, so saya run parent.out.
Okay, apa dia buat? So parent tadi run tapi dia fork, so parent tu akan waiting for the child. So sekarang ni dia run child punya code, so child tu dia tunggu untuk 5 second, then baru dia exit, dan baru parent tu keluar. So nampak tak? Dia conditional. So bila you guys buat a program, so somehow dalam network programming, so kalau kita buka balik code tadi. So let's say kan kita boleh buat conditional lah. So if a child ni, dan kita akan ambilkan input orang ke apa kan. Contoh kalau dia a child, contoh dia nak ambil input daripada orang ataupun something like that lah, supaya nampak tak, kita boleh bezakan dia parent dengan child. Dia akan check status tu. Okay, gunakan if. Right? Okay. Later on, okay, ini mungkin dalam lecture mungkin saya tunjukkan, tapi later on tak silap saya Rabu ni kita ada lab kan. Okay, Rabu ni memang you guys akan buat lab satu. You guys akan buat basic install Linux dulu, macam nak compile C. So mungkin minggu depan you guys akan buat hands on fork ni. Okay, supaya you guys boleh rasa macam mana buat benda tu. Okay, maksudnya hands on lah benda tu. Okay. Okay, so fork calls is used to create a new process, which is a child process, which run concurrently with the process that make a fork calls. Okay, so bila kita buat a child process, dia akan use the same program counter, same CPU register, and also same open file, which is used by parent punya process. Okay. And child tadi, kalau dia child, dia akan return 0 value, ataupun dia kalau no child. Okay. Okay, mungkin kalau nak tengok kalau you guys nak tengok betul apa punya value tu, okay, kita boleh okay, let's find parent.c. Try, how about we print Fork status. macam mana? Yalah, kita nak print fork status betul? Sekejap child, tapi fork status ni dia bukan decimal. Okay, kita boleh guna ni. Kita boleh guna D. Okay. Lepas tu kita akan jadi betul. Parent ni kita minta dia print PID ni juga. My PID dan get PID. Boleh compile. Okay, so let's see. Dia tak print juga. Tu ada. Somehow, okay, dia print. So maksudnya dekat situ child punya 211, parent dia 210. Okay, tapi mungkin you guys tanya macam mana kita nak
kan sepatutnya kita nak print fork status ni kan. So let me try ya. Int okay, int test sama dengan kita buat typecasting int nak show tak sure boleh ke tak. Okay. Biasalah programming kan. So try print yes tadi. One is also test dan kat sini agak buruk, so kita buat new line over here. Tak boleh compile lah pcc parent.c ni agak so expected expression before int oh macam tu. Oh silap, sorry. Macam tu punya. Silap syntax So sekejap int macam tu. Tak betul lah. Oh okay. So let's run. Okay. Kita tengok. Okay, so tadi parent tu nampak dia punya parent print dia punya PID tu 224. So dia parent. So nampak child dia akan print kosong. Okay. Okay tak guys? Senyap, risau kan? Okay tak? Saya pun tak pasti rasa. Jangan. Okay. Dia macam okey tapi macam lost. tahu. Rasa yang bila you guys buat lab insya-Allah you guys dapat. Tapi pun dia nak tunjukkan tadi bila kita buat fork tu kan. Fork ni value kalau kosong dia child, -1 maksudnya error lah dia tak buat child tu, kalau else dia positive value dia adalah parent. So kalau kita nak code kita tadi Tapi value tu apa maksud dia? Saya setuju. value tu dia supaya kita buat program tu kita tahu the current execution tu adakah dia ni running as a child ataupun dia running as a parent. You get me ya? Dia macam random ke 224 ke kosong. Dia tak kisah. Okay, untuk parent punya PID tu dia akan random lah, tapi anyhow yang penting zero ni. Kalau kita Itu proses ID dia. betul, correct. So macam tadi kita print kan. Dalam my PID. Kita namakan kat sini child PID. Apa kan child value. Kalau kat sini parent value. So jadi kalau child value dia memang akan kosong lah sir? Yes, betul, correct. Betul. Macam dia kalau tengok dalam slide ni. Kalau fork, kalau child dia akan return 0. So maknanya dalam proses Memang Sir, apa beza child dengan parent pun sebenarnya? Beza, memang banyak beza. Bukan tadi sir buat dia repeat benda sama je ke? So apa beza dia? Okay, kalau saya repeat tadi pasal saya itu just a simple fork macam sebelum ni kalau kita tengok kat hello world tu kan. Alright, sini kan. Memang dia create dua tapi saya tak specify. Maksudnya ini just saya nak tunjukkan a basic fork punya konsep tu. Tapi anyhow saya tak specifykan. Okay, kalau dia fork, kalau dia ni child apa dia buat? Parent dia buat. So senang cerita child tu dia just copy je apa yang parent tu buat. Tapi later on bila kita nak buat socket programming, kita nak buat parallel processing,
That's why kita kena tahu status dia tu, current execution tu apa status dia, supaya kita boleh buat different command. Kalau child dia akan buat different proses. Kalau bukan proses, maksudnya dia akan buat different step. Kalau parent dia akan buat different step. Mungkin nanti later on dekat child tu kita akan minta dia buat something, parent dia akan buat something. Tapi untuk buat tu kita kena tahu kan dia tu adalah parent atau child, betul tak? Tapi parent dengan child randomly terjadi ya kiranya. Tak random juga. Selalunya macam contoh kalau kita boleh buat, kalau dia create a new connection, dia akan gunakan command fork tadi tu. So dia akan create a new child. Kalau tak ada connection, dia tak akan buat lah child punya tu. Okay. Tak apa. Itu buat lab Sir, macam child ni dia boleh banyak ke? Dia boleh banyak, betul? Maksudnya kalau ada banyak kita tambah fork lagi lah. Boleh nanti sebenarnya seterusnya saya nak tunjuk tu lah. Kita boleh buat a child within a child. Kalau korang pernah tengok cerita Inception kan, dream within a dream kan. So sama juga konsep Maksudnya dia. parents pun boleh banyak. Tak, child boleh banyak. Oh, parents satu je. Parent satu, betul? Oh, okay. Faham. Maksudnya parent tu boleh any number lah kan? Betul. Dia tak Child kisah. akan satu. Okay. Oh, Saya confused. Macam mana letak kosong? Tiba-tiba macam mana dapat kosong? Kosong tu pasal child tu memang dia akan kosong. Okay. Kalau ada child seterusnya, kosong tak? Child seterusnya dia akan kosong, betul? Nanti kita tunjuk So, saya try compile balik yang tadi parent.c. Alright, let's try. Okay, so kat sini parent value dia 243. So pasal ada parent kan, so dia akan any positive value. So ini sebenarnya PID. Kalau kita tengok top tadi keluar tak? Come on, top. Alamak. Kalau child value nampak 0. Okay. So yang value parent tu ni lah. Ini nampak 24. Tadi kan 244 kan? Nampak dia 244. Okay. I hope that bila you guys buat lab, you guys boleh try graph the concept lah, right? Okay, next. Okay, tadi saya dah tunjuk ni. Okay, child, creating 2 child from a single parent. Okay, so how we can do that? Kita buat fork lagi lah. So let's do that. Kita ubah code tadi. Parent.c. Okay, so contoh kita nak child ni buat So let's do that. Apa kata kita letak fork lagi kat sini? Fork. Alright. So child dia akan create lagi dia punya anak. Okay. Let's compile our code. Out. Guys, running. Nampak ada 2 child value. Pasal apa? Pasal kita buat child within a child. Okay? Boleh Okay. Maksudnya fork kita tak letak, kita boleh letak mana-mana lah. Boleh. Tapi kan dia ada kadang-kadang nanti bila macam mana tak silap saya lah akan jadi looping je tau. Pasal tak silap saya dia letak dalam a child, dia akan buat macam ni tau. A child dia letak fork. Betul di fork tu dia akan tunggu parent tu settle something. So sampai tak kesudah child tu tak akan endkan dia punya child pasal dia punya parent tak habis-habis buat kerja. Okay, dapat. Korang pernah tengok cerita Inception kan? Itu sama dream within a dream, atau dream ni kan?
Okay. Pada answer kan, macam tadi satu kode tu, apa, parent, Yang mana? wait, lepas tu null. Maksudnya parent tu dia wait sampai bila saya? Wait sampai child tu habis. Wait sampai habis lah. Oh lupa saya nak terangkan betul. Wait now. Jadi dia akan wait. Null ni maksudnya dia tak akan buat apa benda selama dia wait tu. Oh, Dia tak ada macam mana? parameter lah. Dia wait ni sebenarnya dia ada parameter dia. Wait. Maknanya wait tu dia tunggu setiap proses yang atas tu habis dulu. Yes, correct, betul. Dia akan tunggu child tu habis. Minta maaf saya tak terangkan dengan betul. Betul. Wait ni parent tu dia akan tunggu sampai child tu habis. Dia habiskan sleep dia. Tak sleep. Oh, dia sleep. Kita boleh minta dia ambil input ke, atau kita boleh minta dia pergi buat calculation ke, pergi access database ke, pergi access file, macam-macam boleh buat. Oh, okay. So, macam tadi, macam kalau kita tengok dekat wait tu, nampak dia ada parameter dia. Dia boleh location, macam-macam lah. So null tu maksudnya dia tak buat apa-apa. Right? Okay. So I think that's it. Okay, so I think so far tu je yang saya nak cuba sampaikan. I hope that you guys can mungkin boleh tengok video ni lagi, ataupun boleh baca balik slide ni slow-slow, try fahamkan, ataupun ada juga lecturer daripada Jasin, dia buat video juga, nanti saya share juga, mungkin dia boleh terangkan lagi. Okay, anyhow this is a concept of fork in network programming. Okay, so do you guys have any question? Cakap ni tak ada Okay, kalau Sila dia. Output dia memang akan keluar parent punya dulu diikuti child, ataupun dia boleh jadi sebalik. Okay, sebenarnya dia akan keluar output tu, dia akan, kalau kita tengok code tadi, good question. So kalau kita buat parent tu, okay, so nampak tak bila kita buat fork tu, okay, so sebenarnya dia dah create, dia macam akan pecahkan lah, dia macam pecah satu buat child kan. Dia akan try habiskan dulu parent tu, maksudnya dia akan try habiskan parent tu punya execution. So contoh dia buat fork tu, so dia buat ni kan, so bila dia buat if tu, so dia akan hit ni dulu kan, fork status dia, dia parent. So dia akan tunggu, so sementara dia tunggu ni, baru dia akan run proses tu. So sir, kalau dia macam yang dekat child is running, processing lepas tu ada fork kan. So kalau ada perkataan fork tu, dia akan mula dari atas balik lah, kan? Betul, correct. Betul, dia akan mula atas balik, betul dia ni. Tapi kan, dekat dalam if tu kan ada fork kan, dia tak loop ke? Tak loop. Oh, dia tak loop. Dia punya logik dia macam mana saya nak tunjuk. Dia kena lukis sebenarnya. Macam mana nak tunjuk. Saya pun tak ada pin. Saya boleh terangkan je. Maksudnya dia, contoh kita start balik. Okay, dia kan program ni dia sequential kan. Daripada atas, waktu dia pergi ke bawah kan. Okay. Contoh dia start, okay, dia nampak PID, waktu dia pergi fork. Dia fork maksudnya dia dah create lah child tu, tapi dia tak execute lagi. Pasal dia still dalam parent punya execution kan. Dalam CPU tu dia still run parent punya tu kan. So next dia buat ni dulu. So dia buat if. So bila if ni dia hit, so sekarang ni parent punya proses kan. So dia check adakah dia punya zero, of course tak. Pasal dia dalam parent. So dia akan hit yang ni kan. Pasal dia check dia adalah positive value. So dia kena dalam ni. So that's why dia print dulu ni. Dia print ni, waktu dia pergi kat sini, dia wait. Okay, dia wait, waktu dia check ada child process yang tak habis lagi. So baru dia pergi yang child dia terpecah tadi kan. So bila child dia pecah, dia naik daripada atas. So dia pergi kat sini, PID status, waktu dia buat fork. Okay, dia takkan buat pasal basically dia adalah child. Tu memang fork punya
Saya cakap fork tu bila dia nak buat dia akan check dia bukan dark child. Okay, so somehow dia pergi sini. Lepas tu dia pergi sini, okay, betul dia baru dia akan execute benda ni, betul dia fork lagi. So dia akan create a child. Betul dia akan atas lagi. Dapat tak? Okay, saya dah faham lah. So jadi dia sekali dia dah dapat tu dia blind lah. Betul. Saya ingat dia akan loop. So okay. Okay. Alright. Ada question lagi? So jom kita, pasal semua nampak macam dah tegang je. So jom kita buat a quiz, pop quiz sikit, boleh? Boleh sir, boleh. Boleh sir. Boleh. Okay, so masing-masing tolong buka you guys punya. Sekejap ni. Okay, jom kita buat. Jom kita main quiz. Ni nak test je, nak test korang punya pemahaman ke apa kan. Kau mana rasa okay, so masing-masing boleh buka dekat laptop atau phone, buka ni dan masukkan kod ni. Jom. Oh, ni sekarang ni kelas ni ada berapa orang? Patutnya ada dalam 40 something kan. So by right 40 orang, 40 something akan join. Jom. On the way sir. Okay, so siapa yang dapat top 3, so dia punya hadiah dia belanja di sini cendol lepas ni. Okay. Okay. Firdaus. Oh, siap dengan nombor kad matrik pelajar tau. Apa kod dia sir? Kod dia. Ni sorry, tunjuk. Nama lama tu sir. Nama tak tukar. Typo. Ya, kita top 3. Apa? Oh, cicit sampai 40 orang kita start Alah, buat pakai quiz. Bapak repit Mana? Mana? Cendol. Jang jendul sir rasa. Jangan gitu. Ni nama ni kan. Nama apa? Nama Dota Ni video asli ni siap nombor matrik ni dah. Itu. Tak, at least kalau menang, at least tak ada siapa boleh sangkal dia kan. Itu top 3 dah top 3 jangan main. InsyaAllah tu top 3 tu. Oh. Join. PKPD Join myquiz.com. Terus saya pun join sekali ya? Saya host, so tak boleh. Kalau boleh join, saya dah join lah. Top 3 Kalau join, saya tahulah jawapan dia. Oh, top 1. Orang lagi 2 orang. Alamak, kakak tu. Umar dekat. Kenapa ya? Tuan tak recall ya? Kenapa ya? Kenapa? Okay. Okay, dapat orang, jom. Okay, so jangan lupa pertaruhan untuk petang ni adalah cendol untuk diri sendiri. Okay, mari.
First Blood Alif Uzi. Double kill, triple kill. Mungkin Syaf datang juga dari belakang. Safikah dia tiba, dia nak potong Alif. Dia mancing di belakang. Udah tak ni? Udah dia tak. Big boss potong Alif. Daniel tiba-tiba Nombor 1. Pakai power up tu. Pakai beli barang Atau tipu. Pakai power up tu. Pakai power up tu suruh tipu. Kita tengok satu menang dia. Big Boss, Zoro dan Daniel. Oh, tiga orang ikut kamera. Ikut kamera, tengok. Okay, ni semua pakai power up je. Tipu yang pakai power up. Dia cantik hidup, orang panggil. Yeah, nombor 3. Tipu lah Big Boss ni. Alah, power up boleh lah. Oh, gila kan. Dan Daniel ni, satu je salah kan. Okay, bagus. Itu saja je nak test korang punya pemahaman kan. So, mana rasa tu boleh baca balik lah slide, okay. Slide saya dah share dekat dalam
apa ni, UFuture. Okay. So recap balik apa yang kita belajar. So dalam kita punya chapter 1 ni, so kita recap balik apa tu proses. Okay, so kenapa proses multi-process tu penting dalam network programming. So macam mana kita nak buat a multi-process program using a fork. Okay, kita create a child process using a fork, dan kalau kita gunakan fork tu, kalau dia return what value, menunjukkan apa dia punya role. Okay, so itulah yang kita belajar hari ni. Okay, so this Wednesday kita akan ada lab session. So dalam lab session tu Nak kena install apa lah? macam mana? Nak kena Ada install dalam- apa je? Kamu boleh buka dalam assignment tu, saya dah post dekat dalam UFuture. Boleh download. Dalam tu semua ada apa benda nak kena install apa semua. Boleh bacalah dalam dokumen tu. Kita akan okay. So far kalau you guys nak guna WSL boleh, tapi nanti dia jadi problem kalau you guys nak create server kan, nanti kita kena ada server dengan client kan. So better kalau you guys buat ni lah dalam virtual machine, pasal you guys boleh clone. So satu tu mungkin jadi server, satu tu jadi client. So distro yang kita pakai Ubuntu server lah. Okay, pasal Ubuntu ni tutorial tu bersepah kat internet kan. Kalau tiba-tiba korang guna Manjaro ke ataupun guna apa distro lagi. So nanti let's say you guys nak install Python contoh, tiba-tiba tak jumpa tutorial tu jadi payah kan. So better kita buat Ubuntu lah. So ada soalan lagi? Cendol macam mana sir? Belanja diri sendiri ya. Nantilah next time saya cuba dapatkan macam teh tarik place punya voucher ke apa. I try lah. Selalunya ada je seller dia jual dekat dia datang kat UiTM tu kan. So kita boleh dapat free voucher je tu lah, juga dapat diskaun ke macam tu. Kalau ada nanti saya bagi tahu lah. Itu saja je nak test pemahaman. Okay. Right, so I think that's all. So anything sebelum kita menghabiskan kita punya session petang ni? Sekarang ni tak ada sir. Sekarang ni okey apa nak buat Oh, kalau kita tengok gambar boleh? Mana tengah apa sir? Ni snippet tu. Buka kamera lah masing-masing kan, nak ambil gambar. Kenangan ni, so macam first day kita punya kelas, so nanti bila last day tu macam mana rupa kan. Tiba-tiba daripada ada jambang tak ada jambang. Lepas tu ada rambut tak beruban, tiba beruban. Tak ada kamera rasa pakai PC. Betul. Tak ada kamera, tak beli. Tak ada kamera. Tak apalah, tapi yang ada kamera tu Tak ada. buka lah. Yang ada tu jauh dia punya background ni macam Silap. Pantas lah ingat tu. Silap. Mio lagi lah. Macam flash ni. Aduh, Mio. golongan wanita tak ada, tak buka kamera. Malu sir. Malu sir. Malu. Malu sesak. Kelas kita orang tak ada perempuan lah, semua lelaki. Isli lah. Aku stupid. Awis. Ada muka yang familiar macam apa lah. Kamu pernah jumpa saya tak? Bapak background bapak lead Tu pasti. Handsome lah Awis. Saya ikut. Lain tak ada. Ha? Tak ada, tak apalah. Seminit lagi. Kalau boleh buka kamera. Saya buat Awis rasa. Even Sir, Awis kelas rap tau. ha. Tak lah.
apa ni lah. Semua setuju lah. Kita nak buat dah. Nanti akan kalau siapa tak masuk kelas tu tolong call ke. Tak, Awis boleh buat. Dah kot. Ni kita sekejap. Saya boleh. Ada. Ada apa lagi Oh, ada perempuan nak kelas kita kan? Tak ada. Finally kan. Finally. Ingat kan? Ya, kita ingatkan dua lelaki. Itu apa pasal? Tiba kan. Ni Ifan dah posing oh. Ifan dah posing tu. Dah peace lah. Menunggu untuk snap ke? ya. Video looping. Snap Okay. Okay, smile. 1, 2, Saya sejuk ke? 3. Right, so jap. Saya try. Macam ni create attendance ke sir? Ni tender ni. Siapa dapat kamera tu angkat tangan je. Tak tadi Alah first day. dekat palette. Tadi ada saya send palette kan. Right, itu je lah. Itu lazim. Itu je. Okay. So I see you guys this Wednesday. So session. So kalau Okay, sir. saya dah upload dah lab ni. Tugasan lab tu saya dah upload kat YouFuture. Boleh download buat. Untuk individual project dengan group project punya assignment pun saya dah upload dekat YouFuture. Kalau nak buat awal digalakkan please go ahead, jangan buat last minute kan. Pasal guys banyak lagi assignment. So kalau you guys boleh untukkan demonstrate that you can use socket programming and create a network program, insyaAllah tak ada sebab nak gagal lah kan. So please do your assignment, please have fun. So by right this class will be a fun class. Pasal dia tak ada macam hafal ke apa kan. So it's all about the program kan. Okay, so kita tangguhkan kita kelas ni dengan tasbih, isyarah dan suara ulang. Okay, Assalamualaikum everyone. Selamat petang. Okay, bersalam sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you sir. See you soon sir. Thank you, sir.